Penggunaan tenaga tradisional tidak akan selamanya dapat menampung keperluan rakyat negara ini yang kini mencecah lebih 27 juta orang. Sumber dan keupayaan yang diramal hanya boleh bertahan antara 5 dan 10 tahun. Di sebalik isu kesan radiasi terhadap letupan reaktor nuklear Jepun, Kerajaan Komited Keselamatan Rakyat tiada kompromi jika loji tenaga nuklear negara dibina. Syaril Sarapudin melaporkan. Krisis nuklear Jepun menjadi asas kebimbangan dunia. Mungkinkah risiko bencana Chernobyl sekali lagi mengambil tempat? Nada kebimbangan mengenai nuklear juga berkali-kali disuarakan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Selain pernah menggesa kuasa-kuasa nuklear dunia memusnahkan senjata masing-masing, beliau khawatir usaha membina loji nuklear pertama negara mengancam keselamatan rakyat. We do not know enough about fission about the reactions and of this material. Once you activate something so that it becomes radioactive, then you lose control over it. People do not know enough about this radiation and all that. We do not know how to get rid of the waste. Situasi di Jepun bagi pengarah Pusat Penyelidikan Pencegahan Bencana Asia Tenggara, Datuk Dr. Ibrahim Komo, tidak sama dengan bencana Chernobyl 1986. Untuk Malaysia mendapat kesan radiasi daripada krisis yang sedang melanda negara matahari terbit itu agak sukar. Jarak yang memisahkan kedua-dua negara lebih 5,000 kilometer. Gempa bumi, tsunami dan letupan loji, tiga kejadian yang berlaku sekaligus juga adalah senario pertama seumpamanya berlaku di dunia. Ketiga-tiga aspek itu tidak berlaku di Kepulauan Malaysia. Dan jika ada pun kesan radiasi sampai ke sini, hanyalah pada skala yang sangat minimum. Impact dia sangat kecil lah. Okey, bagaimana tindakan? Tindakan dia ialah kita harus mengukur. Maknanya negara harus mengukur tahap radiasi di udara sepanjang masa selepas ini, dan selagi tahap radiasi itu di paras yang tidak membimbangkan, saya rasa kita tak perlu khawatir lah. Tak perlu khawatir. Risiko berlaku full meltdown atau kemusnahan menyeluruh reaktor nuklear dalam suhu yang maksimum dan menyebabkan pembebasan radiasi menyeluruh juga dijangka tidak akan berlaku di Jepun. Reaktor yang dibina lebih efisien daripada reaktor nuklear Chernobyl. Walaupun ramai menggesa kerajaan menimbang semula hasrat membina loji nuklear negara, faktor itu juga perlu diambil kira. Jadi keadaan bumi dekat tempat kita lebih stabil. Oleh itu, kalau kita memilih untuk membuat reaktor nuklear, kita tidak akan berhadapan kepada risiko seperti Jepun hadapi. Cuma kita hanya berhadapan dengan sejauh mana teknologi nuklear itu dapat dilakukan, dibuat sehingga keselamatan terjamin. Sehingga laporan penuh krisis nuklear Jepun dinilai kerajaan, operasi loji nuklear pertama negara yang dicadangkan pada tahun 2022 dijangka mampu menjana 1,000 megawatt elektrik kepada rakyat. Syarif Sarapudin melaporkan.